Yang Berhormat Indra Makota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya asyik mendengar perbahasan daripada Yang Berhormat sempurna perbahasannya. Cuma bila ketimbang tambun, ada yang tak sempurna. Misalnya, dalam teks yang diedarkan, ada para 255 yang menyebutkan kerajaan akan menggubal Akta Baharu bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Tetapi perkara ini yang ada dalam teks yang diedarkan kepada ahli-ahli Dewan tidak dibaca oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ingin bertanya, mengapa tidak dibaca? Adakah ia tidak kelihatan? Adakah terlupa? Atau sengaja tidak dibaca? Atau ada udang di sebalik batu? Tuan Yang di-Pertua, sebagai Ketua Portfolio Pendidikan Perikatan Nasional, kami sudah menyediakan rancangan reformasi pendidikan dan telah pun diserah kepada Menteri KPT dan Menteri KPM. Kedua-kedua menteri juga telah hadir mesyuarat select komiti yang saya pengusikan berkaitan pembinaan bangsa, pendidikan dan pembangunan sumber manusia. Saya ucap terima kasih kepada kedua-dua Yang Berhormat Menteri. Matlamat reformasi pendidikan ialah untuk memperkasa negara berteraskan ilmu. Kerangkanya terdiri daripada 5: 1. Falsafah dan dasar; 2. Aliran, sistem dan kurikulum; 3. Sumber manusia; 4. Pengupayaan dan kebolehpasaran pelajar; dan 5. Perundangan dan governance. Kedua-dua kementerian dan menteri saya lihat komited terhadap reformasi pendidikan dan kami bersetuju ini antara perkara yang kita boleh bekerjasama dengan mengedepikan kepentingan politik. Sambil itu saya ingin mengingatkan tentang tulisan Profesor Emeritus Osman Bakar, Rektor UIA yang baru, berjudul Defining the Core Identity of a 21st Century Islamic University. Beliau mengingatkan kita bahawa walaupun sekarang ini banyak universiti Islam yang melalui proses islamisasi atau integrasi ilmu dan sebagainya, tetapi persoalan yang timbul ialah adakah Universiti Islam ini benar-benar, yang banyak-banyak ini benar-benar menghayati dan melaksanakan falsafah dan objektif yang diilhamkan contohnya oleh persidangan pertama pendidikan Islam sedunia di Mekah pada tahun 1977. Profesor Osman menimbulkan masalah dengan izin expanding body and shrinking spirit. Tubuh mengembang tetapi semangat jiwa mengecut. Maksudnya, bangunan, pensyarah, mahasiswa semuanya bertambah, tetapi seakan-akan falsafah dan objektifnya terpinggir atau seakan-akan terabai. Walaupun beliau menyentuh soal Islamic University, tetapi pengajarannya itu terpakai kepada kita dalam kita melakukan reformasi pendidikan. Universiti harus punya roh, yakni kebebasan akademik. Ada 2 prinsip yang sakral di kalangan universiti, yakni collegiality dan peer recognition dengan izin. Sebab itulah apabila bocor kes memo UKM yang cuba menghalang pensyarahnya daripada bersuara, kita anggap ia bertentangan dengan roh, ia bertentangan dengan semangat dan ia bertentangan dengan jiwa universiti. Oleh yang demikian, saya menyeru bahawa semua universiti kita, terutamanya universiti-universiti Islam di tanah air, melakukan muhasabah untuk mengelakkan kita terkena sindrom tubuhnya mengembang tetapi semangatnya atau jiwanya mengecut. Soal penghayatan budaya ilmu juga adalah tonggak sesuatu universiti. Ia melibatkan antara lain penyelidikan dan dalam konteks ini disebut oleh Tambun dana penyelidikan di bawah KPT dan MOSTI. Persoalan saya ialah, adakah
dana penyelidikan masih dibahagi kepada dua komponen utama. Yang satu dipanggil fundamental, yang satu dipanggil applied. Dan adakah ia masih rigid? Sedangkan kita tahu perkembangan ilmu itu sudah melewati apa yang dipanggil fundamental dan applied yang sudah digunakan sejak berpuluh tahun yang lalu. Antara KPT dan MOSTI, siapa yang menguasai lebih banyak dana? Bagaimana dengan proses permohonan dana? Bagaimana dengan proses mendaftar patent? Bagaimana dengan commercialization dengan izin R&D yang sudah dilaksanakan? Di sekolah juga kita harus menyoal soal sindrom tubuhnya mengembang tetapi semangat dan jiwanya mengecut. Apa yang relevan? Yang relevan ialah apabila guru yang seharusnya bertugas sebagai pendidik, yang harusnya sibuk dengan PDP tetapi harus dibebankan dengan kerja-kerja yang tiada kaitan dengan kerja-kerja mendidik. Harus berdiri di pagar untuk menerima atau mengucap selamat datang kepada murid-murid dan sebagainya. Tentang kecekapan pendidikan digital, sejauh manakah latihan yang disediakan untuk guru-guru yang terlibat itu, kurikulumnya benar-benar dibangunkan oleh KPM. Saya tidak melarang ada kerjasama dengan NGO, dengan syarikat-syarikat ICT, tetapi kurikulumnya itu sejauh mana ia benar-benar dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan. Soal subsidi pendidikan ditimbulkan oleh Yang Amat Berhormat dalam ucapannya. Saya masih lagi bertanya bagaimana nak mengira T15 di IPTA dan di SBP, tetapi saya ada cadangan alternatif. Tanjung, beri insentif cukai kepada alumni SBP dan alumni universiti. Ini masa untuk mereka dengan izin give back kepada sekolah dan alma mater mereka. Saya rasa itu mungkin lebih praktikal daripada menarik balik apa yang dipanggil subsidi kepada T15. TVET, kita ada 12 agensi, ada lebih 1,200 institusi. Saya nak cadangkan supaya ada penggabungan. Sebab ada beberapa agensi itu, kalau tanya saya, dia tak selayaknya menjaga TVET. Kerana kita nak lihat dari segi kualitinya. Ada masanya pengarah yang jaga bidang TVET itu dia bukan dari latar belakang pendidikan. Dia bukan dari latar belakang TVET. Dia pegawai biasa. Saya bukan kata dia tak boleh, tapi itu bukan bidang dia. Kita nak yang profesional menjaga TVET di bawah setiap agensi itu. Bagaimana career path dengan izin bagi pengajar dan instruktor dengan izin di sesuatu institusi TVET, kalau di bawah agensi itu dia cuma ada 2-3. Tanjung tentu tahu ada agensi yang ada 2-3 saja institusinya. Jadi mana dia kerjaya atau career path bagi instruktor di situ, dan bertaburlah bajet kita yang sedikit terpaksa diagihkan kepada 12 agensi. Jadi saya harap kita boleh gabungkan sebahagian daripadanya. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan nisbah 90-10, ni saya mengulang apa yang saya sebut dulu. Dalam dua pertemuan kami dengan kedua-dua menteri, kami timbulkan dalam select komiti kami, dan kami harap satu hari yang terdekat kita akan ubah nisbah 90 akademik, 10 koko kepada 70 akademik dan 30 koko. Ini lebih bersepadu kalau kita ingin melihat dari segi kesepaduan. Dari segi reformasi perkhidmatan awam, saya memuji langkah untuk memberikan pengiktirafan kepakaran, kenaikan pangkat dalam 7 bidang tujahan negara, khusus dengan istilah yang digunakan oleh Tambun, pakar bidang khusus atau subject matter expert. Saya ingin mencadangkan supaya proses melahirkan SME itu dibuat dengan telus, sebagai contoh, dan sistematik. Pada peringkat awal mereka masuk grade 41, biarlah mereka ni pergi ke semua agensi. Tetapi sampai di peringkat pertengahan, katalah grade 48 hingga 54 atau sampai jusasi, masa itu kita dah tahu bakat dia, bakal jadi pakar dalam bidang tertentu. Jangan hantar ke semua tempat, tapi biarlah mereka berpindah dalam kluster tertentu.
supaya apabila dia sampai jurusan B, jurusan A, dia jadi KP atau KSU, dia benar-benar menjadi seorang pakar. Saya juga memuji tindakan menggabungkan beberapa agensi yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat. Saya nak mencadangkan satu lagi. Ini penyerapan berkaitan dengan bagaimana mengoptimumkan operasi Kementerian Digital. Kementerian Digital seharusnya menerajui setiap aspek ekosistem digital supaya ekosistem ini dapat diselenggara secara holistik dan mampan. Ini penting untuk memastikan Malaysia dapat membina dan memupuk ekosistem digital yang bertaraf dunia dan memberi manfaat kepada rakyat. Pada masa ini, saya berpendapat terdapat satu teras besar yang seharusnya berada di bawah bidang kuasa Kementerian Digital tapi masih berada di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi, iaitu infrastruktur digital. Infrastruktur digital adalah the basic building block dengan izin untuk usaha-usaha pendigitalan negara. Ia juga tonggak utama ekonomi digital negara. Ia juga tonggak utama hubungan digital dengan jiran serantau, khususnya dalam ASEAN. Saya ingin mencadangkan agar bidang kuasa ini, termasuk pihak yang mengawal selia infrastruktur digital, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, SKMM, distruktur semula dan peranan yang berkaitan dipindah ke bawah bidang kuasa Kementerian Digital. Ini kerana adalah tidak munasabah Kementerian Digital yang diberi mandat untuk mengurus segala perkara berkaitan digital negara tetapi tidak mempunyai mandat ke atas the basic building block, iaitu infrastruktur digital. Pada masa yang sama, kerajaan perlu mengkaji semula struktur organisasi SKMM. Ia mempunyai 3 peranan utama: mengawal selia infrastruktur digital, merancang keperluan infrastruktur digital untuk masa depan dan kawal selia atas talian. 2 daripada 3 itu, Tuan Yang di-Pertua, dan itu yang lebih utama sebenarnya, sekarang ini tidak berada di bawah Kementerian Digital. Jadi adalah tidak sesuai kalau SKMM kekal di bawah Kementerian Komunikasi. Saya mencadangkan ia dipindahkan ke bawah Kementerian Digital. Biarlah menteri yang jaga Kementerian Komunikasi ada lebih banyak masa untuk main basikal. Kepengerusian ASEAN. Saya nak cadangkan sebagai pengerusi ASEAN, PMX menjadi champion dengan izin untuk menyelesaikan krisis Myanmar. Tetapi kena ubah naratif kefahaman ASEAN terhadap krisis itu. Pertama, bahawa junta semakin lemah dan the People's Revolution dengan izin semakin berkuasa. Jadi, Malaysia sebagai pengerusi ASEAN harus memulakan untuk berhubung dengan the National Unity Government. Nama pun sesuai. NUG dan NUCC, National Unity Consultative Council, dan pemegang-pemegang taruh di pihak rakyat. Kita bentangkan suatu framework yang baru sebab the 5-point consensus dengan izin malangnya sudah tidak berjaya lagi. Seperkara lagi ialah tentang sukan. Tuan Yang di-Pertua tak main bola keranjang. Saya nak cerita sikit saja tentang bola keranjang, tetapi ini sebagai landasan untuk diunjurkan kepada sukan yang lain. Hari ini Presiden MABA, Datuk Seri Lee Tiong Hok, membelanjakan dana peribadinya untuk membangunkan bola keranjang, termasuk membina sebuah stadium antarabangsa yang baru di Negeri Sembilan dan beberapa program yang lain, membina gelanggang bola keranjang di beberapa buah sekolah kebangsaan di Semenanjung dan beberapa liga yang ditaja. Saya nak menyeru bahawa pihak-pihak lain juga harus memainkan peranan. Gopeng kalau tak setuju dengan saya tak nak join you punya pasukan bola keranjang. KPKT harus membina gelanggang untuk kanak-kanak di setiap daerah.
atau sekurang-kurangnya memasang junior post dengan izin yang sedia ada di gelanggang untuk orang dewasa. Sebab Abang Mat, budak-budak kecil ni dia main bola keranjang, saiz bola dia saiz 5, kita main saiz 7, orang perempuan main saiz 6. Jadi kalau budak kecil tu nak guna saiz 5 dan dia pos itu tinggi, dia tak boleh. Jadi bakat kanak-kanak tu kena dibangunkan dengan sesuai. Sikit lagi, Kementerian Pendidikan harus memastikan setiap sekolah asrama penuh yang dah mula main bola keranjang sejak tahun 1974. Ini termasuk Pasir Salak di sini, dan saya, dan Kemaman. Ya, walaupun saya main daripada sekolah rendah. Masalah mereka ialah dia tak ada jurulatih sebab tak ada dana untuk jurulatih. KPKT harus memastikan kejohanan universiti ditingkatkan sehingga wujud liga yang mantap, dan begitulah seterusnya, dan kemudian disambut oleh program-program Kementerian Belia dan Sukan yang diumumkan oleh Tambun dalam ucapan. Akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, bajet kali ini seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang, disediakan tak tahu bagaimana, tetapi kita harap ia disediakan dengan bijaksana, dengan sederhana dan berpijak di bumi nyata. Saya rasa Yang Berhormat Tambun dengan izin trying too hard to please everybody. Kita harus ingat kata-kata hikmat. Jika ingin tahu tingginya pokok, tanyalah pada belalang. Jika ingin tahu luasnya padang, jika ingin tahu tingginya pokok, tanyalah pada helang. Jika ingin tahu luasnya padang, tanyalah pada belalang. Jika ingin tahu dalamnya hutan, tanyalah pada puyuh. Masalahnya saya fikir ialah belalang dianggap helang, cacing dianggap naga. Akibatnya di Dewan ini ucapan syarat terpaling, tetapi di bawah nasib rakyat terguling. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Makota. Saya jumpa.